Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ni Ahmad Takib bin Adil. So untuk refleksi adalah dalam subjek ini saya dapat mengukuhkan lagi ilmu pengetahuan mengenai ciri-ciri pembentukan sesuatu etnik di negara kita yang tercinta. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus terus memupuk keharmonian dan perpaduan kerana unsur-unsur ini amat penting untuk kejayaan negara kita. Keharmonian kaum harus dijaga, setiap kaum, dan menghormati budaya dan agama kaum lain. Konsep saling menghormati sesama kaum dan etnik dalam kehidupan amatlah wajar untuk membangunkan negara kita. Di samping itu, saya boleh menyedari dari rukun negara adalah satu panduan untuk kita membina hubungan yang baik antara rakyat. Akhir sekali, saya sebagai rakyat Malaysia menyeru supaya kita bersyukur dan berasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kita mestilah mengamalkan sikap rahmah mesra dan saling berkenalan antara satu sama lain. Apabila kita mempunyai hubungan yang baik antara kaum, tentulah kita akan dapat mencapai perpaduan yang kita nak, dan melalui cara ini kesepakatan dan muafakat antara kaum dapat diteruskan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman bin Maharin. Hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak mengenai penghayatan ataupun refleksi diri saya mengenai subjek hubungan etnik ini sendiri. Pertama kalinya, subjek ini banyak memberikan pengajaran serta pedoman kepada diri saya, terutamanya mengenai perpaduan yang telah kita kecapi pada hari ini. Apabila kita telusuri kembali sejarah bagaimana negara kita mendapat kemerdekaan dan bagaimana pemimpin kita di masa hadapan saling membantu antara satu sama lain untuk mendapat kemerdekaan, ini sudah semestinya memberikan kesan yang sangat dalam terhadap diri saya, yang mana pemimpin kita telah banyak berjasa kepada kita sampai hari ini kita hidup dalam keadaan aman dan damai. Selain itu juga, subjek hubungan etnik ini juga memberikan saya sedikit sebanyak pengetahuan baru mengenai perpaduan dan mengenai etnik setiap bangsa yang ada di Malaysia ini, terutamanya bangsa Melayu, bangsa Cina dan bangsa India. Dengan cara ini juga saya dapat saling menghormati dan saling menyanjungi setiap budaya yang etnik mereka ada, dan perkara ini perlu diketahui oleh semua rakyat Malaysia kerana ianya sangat penting bagi memupuk perpaduan antara satu sama lain. Dan akhir sekali, hubungan etnik ini juga banyak memberikan pengajaran kepada saya untuk kita mengekalkan dan memastikan perpaduan yang kita akan kecapi pada hari ini akan terus dibina dan akan terus kekal. Dan selain itu, saya juga berharap subjek etnik ini juga dapat diteruskan pada masa hadapan. Semoga ianya tidak akan diberhentikan, kerana saya melihat subjek ini sangat penting untuk kita pelajari dan sangat memberikan kesan yang baik kepada golongan seperti golongan muda dan yang lain-lain. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aiman Farhan bin Burhan, bernama metrik 191731. Pada hari ini berkongsi sedikit refleksi daripada video yang telah kami jalankan, kami buat berdasarkan projek kami. Jadi apa yang kita dapat fahami adalah negara Malaysia ini merupakan sebuah negara yang mempunyai diversiti yang pelbagai, di mana Malaysia ini merupakan sebuah negara yang majmuk, bukan hanya sekadar terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India sahaja, tetapi juga wujud kaum-kaum yang lainnya seperti Sabah, Sarawak, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun dan sebagainya, juga sama juga kepada di Semenanjung Malaysia, Minang dan sebagainya lah. Jadi dengan diversiti yang majmuk ini, kita dapat
merasai kepelbagaian budaya yang dihasilkan oleh setiap kaum itu sendiri. Yang di mana contohnya adat-adat yang berbeza. Setiap kaum ataupun setiap bangsa ini mempunyai adat-adat yang tersendiri, dan memberi satu peluang kepada kita ini untuk melihat dan merasai kepelbagaian adat-adat yang wujud dalam negara kita. Kita juga dapat merasai makanan, pakaian dan juga perayaan yang dialami ataupun yang disambut oleh kaum-kaum di Malaysia. Jadi dengan kepelbagaian yang ada dalam negara kita ini, ia merupakan satu kelebihan kepada kita sebagai rakyat Malaysia, kerana mampu untuk mengetahui dan melihat sendiri dengan mata kita sendiri tentang sesuatu perayaan yang mungkin juga ada di negara luar yang disambut, seperti mana di China dan juga di India, dan kita juga dapat merasai melihatnya yang terjadi di Malaysia. Jadi dengan video yang telah dihasilkan ini, semoga ini bermanfaat kepada rakan-rakan yang melihatnya, dan semoga ia juga memberi kemudahan dan meningkatkan semangat perpaduan dalam kalangan diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hai semua. Nama saya Izzatul Mardia binti Daimin, bernombor kad metrik 1916106. Baiklah, selama saya telah mempelajari subjek hubungan etnik pada sesi 2021-2022, saya telah mempelajari tentang kepentingan untuk memahami hubungan etnik di Malaysia. Malaysia pernah mengalami pergolakan ataupun konflik di kalangan sesama etnik. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersatu hati untuk menjaga keharmonian negara kita, iaitu Malaysia. Hubungan etnik juga merupakan aspek yang berkait rapat dengan seluruh struktur sosial masyarakat, dan juga ia mencerminkan perkembangan sejarah dan kemampuan sosio-ekonomi sesebuah negara. Selain daripada itu, hubungan etnik juga mencerminkan darjah dan sumber ketegangan sosial dalam sesebuah masyarakat. Melalui hubungan etnik juga, ianya dapat difahami isu prasangka dan diskriminasi di sesebuah negara, serta gambaran peran faktor personaliti dalam menentukan tingkah laku ahli masyarakat. Hubungan etnik penting dalam memahami kesan perindustrian di sesebuah negara, iaitu kesan perindustrian dan perhubungan sosial. Hubungan etnik juga mempengaruhi dasar sosial dan perancangan sosial sesebuah negara. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa dari segi hubungan etnik, ianya sangat penting dalam pembangunan dan perancangan sesebuah negara. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia bertanggungjawab dalam mengambil cakna tentang menjaga keharmonian sesebuah negara. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Elena Izzati binti Sofian, memegang nombor kad matrik 1926018. Berkenaan dengan refleksi mengenai video yang telah pun kami siapkan, saya dapat mempelajari dan menambahkan ilmu pengetahuan berkenaan dengan hubungan-hubungan etnik daripada masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Daripada sini, saya dapat mengetahui adat resam, tradisi, ciri-ciri mereka, contohnya pemakaian, pemakanan, perayaan, bahasa dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang berbilang bangsa. Contohnya Cina, India, Melayu, dan kita sebagai rakyat Malaysia harus menjalankan tanggungjawab kita untuk mengekalkan kesepaduan di Malaysia. Contohnya, kita boleh merayakan perayaan mereka selagi mana ia tidak bertentangan dengan agama kita, bersikap toleransi, berkawan dengan kawan-kawan yang datang daripada pelbagai latar belakang, daripada pelbagai bangsa, supaya dia dapat mendidik kita untuk tidak bersikap prejudis terhadap bangsa-bangsa yang berlainan daripada bangsa kita. Jadi amatlah penting untuk kita mengetahui, untuk kita mendidik diri kita menjadi seseorang yang mengetahui mengenai latar belakang setiap identiti, supaya kita dapat menghormati antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Putri Atira binti Nik Ahmad Kamil, nombor matrik 1911842.
Okey, Alhamdulillah kumpulan kami telah berjaya menyiapkan tugasan yang bertajuk keunikan kaum diversity di Malaysia. Jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada tugasan yang kami jalankan ini adalah sebenarnya kita semua sangat unik. Sebagai rakyat Malaysia, kita dilahirkan dalam keadaan yang berbeza, kaum yang berbeza, adat yang berbeza, dan ini telah menjadikan kehidupan kita lebih berwarna-warni dan lebih ceria. Oleh itu, penting bagi kita untuk menghargai nilai-nilai perbezaan ini dan menghormati kepelbagaian tersebut. Jadi dengan cara yang macam mana? Dengan cara mewujudkan peluang-peluang interaksi dan menjalinkan persahabatan dengan orang-orang yang berbeza agama daripada kita. Contohnya agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, Sikh. Jadi bukan itu sahaja, kewujudan kaum dan agama yang berbeza inilah yang telah menyebabkan wujudnya pelbagai kaum budaya, adat resam dan perayaan di negara kita ini. Oleh itu saya amat bersyukur kerana dilahirkan di Malaysia, kerana apa yang saya dapat mempelajari dan menghormati adat-adat mereka dengan lebih mendalam. Jadi harapan saya adalah dengan mempelajari subjek etnik ini dapat diteruskan pada SEM hadapan, kerana subjek ini dah subjek yang penting untuk para pelajar, untuk membuka mata rakyat Malaysia bahawa pentingnya untuk menjadi role model ataupun contoh yang terbaik untuk ditunjukkan kepada kaum-kaum yang lain. Jadi dengan ini ia dapat memupuklah sikap hormat menghormati antara kaum. Jadi akhir sekali dengan penghasilan video kami ini, saya harap dapat berkongsi ilmu dan dengan rakan-rakan saya yang lain. Jadi dari segi latar belakang etnik, dari segi bangsa, pakaian, agama. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummul Nurhanira binti Ismail dengan nombor matrik 1919262. Jadi dengan ini saya dapat simpulkan bahawa dengan bersama-sama rakan-rakan sekumpulan saya menjalankan projek video bertemakan keunikan diversiti kaum di Malaysia, saya telah mendapat tahu tentang 3 kaum utama di Malaysia dengan lebih banyak dan mendalam, iaitu Melayu, Cina dan India, terutamanya dalam pakaian, perayaan dan juga makanan oleh setiap kaum tersebut. Jadi selain daripada itu, kami juga dapat membahagikan tugas dengan lebih terperinci, kerana di dalam satu kumpulan tersebut terdapat lebih daripada 10 orang dalam menjayakan video ini bersama-sama. Seterusnya, dengan membuat video ini, harapan saya adalah untuk memberi pendedahan terhadap sesetengah masyarakat Malaysia yang kurang cakna dalam mengambil tahu tentang keunikan diversiti kaum di Malaysia. Selain daripada itu, dengan mengetahui latar belakang kaum yang ada di Malaysia, ianya juga dapat memupuk keharmonian rakyat Malaysia dan juga dapat menanam semangat cintakan negara di dalam kalangan rakyat di Malaysia. Jadi setengah masyarakat yang kurang memahami tentang kaum di Malaysia dapat mengetahui dengan lebih lanjut sekiranya mereka dapat melihat video projek kami ini. Jadi setakat itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Firdaus bin Zawris, matrik nombor 1716353. Jadi untuk video refleksi saya ingin mencantumkan tentang hubungan etnik antara 3 kaum majoriti di Malaysia, iaitu bangsa Melayu, Cina dan India. Jadi dekat mana saya ingin memfokuskan tentang memperkayakan budaya itu sendiri. Jika kita dapat lihat,
tiga kaum majoriti ini terdapat seperti negara asal sendiri. Contoh kaum Melayu, mungkin negara asalnya adalah Indonesia, bangsa Cina dari negara Cina, dan bangsa India dari negara India itu sendiri. Tetapi tiga bangsa ini yang mempunyai seperti negara asal, mempunyai budaya yang sangat berbeza dengan orang yang tinggal di negara asal. Sebagai contoh, saya ingin memfokuskan kepada bahasa. Kalau kita lihat negara bangsa Melayu yang duduk di Indonesia, orang Indonesia sendiri, mereka tidak menggunakan bahasa Melayu tetapi mereka menggunakan bahasa Indonesia. Manakala orang India di negara India, walaupun mereka ada bahasa Tamil tapi mereka memfokuskan kepada bahasa Inggeris, dan bahasa Tamil semakin mati di negara mereka. Dan untuk orang Cina pula, diorang lebih menggunakan Mandarin. Walau bagaimanapun, dekat Malaysia orang Cina dia fokuskan kepada bahasa Cantonese dan juga Hokkien. Jadi dari segi bahasa sendiri, kita dapat lihat setiap bangsa, Melayu, Cina dan India, tiga-tiga bangsa ni memperkayakan budaya dengan tidak meninggalkan bahasa asal mereka. Melayu dengan bahasa Melayunya, Cina dengan bahasa Hokkien, bahasa lama, dan bahasa Hokkien dan Cantonese, dan bahasa Tamil untuk orang India. Jadi dekat negara-negara yang lain yang mempunyai bangsa asal ni, bangsa dari negara asal, mereka telah melupakan bahasa mereka untuk nationality negara mereka sendiri. Tetapi di Malaysia, walaupun kita mempunyai bangsa yang berbeza-beza, tetapi kita masih lagi memperkukuhkan bahasa kita dan tidak melupakan asal usul kita. Dan itu adalah perbezaan yang ketara antara tiga-tiga negara ni dengan negara Malaysia tentang identiti nasional, iaitu walaupun kita mempunyai identiti nasional Malaysia, kita tetap memperkasakan budaya kita yang asal, iaitu dengan, sebagai contoh, dengan bahasa itu sendiri. Kita tidak melupakan bahasa. Jadi itu adalah refleksi saya yang saya dapat lihat antara hubungan etnik antara kaum di Malaysia. Dan sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfan Rabbani bin Abdullah, nombor matrik 1914551. Dan insyaAllah sekarang saya akan membuat satu refleksi terhadap tugasan video yang diberikan kepada grup kami. So, grup kami telah menyiapkan satu video bertajuk Keunikan Diversity Kaum di Malaysia. Apa yang saya dapat pelajari menerusi tugasan video ini, saya dapat klasifikasikan ataupun saya dapat bahagikan kepada dua bentuk, iaitu berdasarkan proses penyiapan video tersebut dan juga berdasarkan isi kandungan video kami tersebut. So, pertama sekali berdasarkan proses penyiapan video ini, apa yang saya dapat pelajari ialah saya dapat meningkatkan kemahiran bekerja dalam kumpulan. Apabila ketua grup kami, dia telah membuat satu perjumpaan dan telah membahagikan skop kerja masing-masing kepada setiap ahli kumpulan, dan saya dibahagikan tugasan untuk mengedit video ini. Dan menerusi semasa saya menyiapkan video ini, saya dapat lihat yang masing-masing ahli kumpulan kami ini telah melakukan kerja part mereka dengan begitu baik. So, hal ini dapat menjelaskan bahawa kami dapat meningkatkan kemahiran bekerja dalam kumpulan dalam grup kami ini. So, berdasarkan konten video kami ini, saya sebenarnya secara jujurnya saya actually banyak perkara baru yang saya dapat belajar. Sebagai contoh, pada makanan tradisional untuk setiap kaum Melayu, Cina dan India ini. Pertama sekali, apa yang saya dapat fokus ialah terhadap makanan daripada kaum India. Pada awalnya saya rasakan sebagai contoh satu dalam konten video kami, sebagai contoh satu makanan, contohnya nasi dalam daun pisang. Secara jujurnya saya ingatkan nasi dalam daun pisang ini merupakan makanan bukan makanan sesuatu kaum, malah makanan di sesuatu tempat, kerana di tempat saya di Kelantan, nasi dalam daun pisang ini menjadi perkara biasa di kalangan masyarakat kami di Kelantan. Tetapi setelah melihat daripada isi kandungan video ini, saya dapat belajar bahawa asal usul nasi dalam daun pisang ini
asal-usul dia berasal daripada kaum India yang mungkin diterapkan dan diamalkan dalam masyarakat majmuk di Malaysia ini. So apa yang saya dapat simpulkan ialah masyarakat majmuk di Malaysia, diversity kaum di Malaysia ini telah memberi satu impak yang agak besar dalam kehidupan masyarakat berbilang kaum di Malaysia ini, kerana kita dapat lihat pelbagai macam unsur daripada kaum lain telah diterapkan kepada kaum-kaum yang lain juga, sebagaimana saya bagi contoh ini. So menerusi konten-konten yang berisi kandungan lain juga, saya dapat belajar banyak tentang macam cara pembuatan makanan, contoh pembuatan makanan Cina, contoh dim sum dan sebagainya. So saya rasa secara kesimpulannya tajuk yang kami pilih dalam menyiapkan video ini, iaitu diversity kaum di Malaysia ini, telah banyak mengajar saya tentang ilmu-ilmu ataupun pengetahuan tentang kaum-kaum di Malaysia ini, dan pada masa yang sama saya rasa dapat meningkatkan rasa hormat saya terhadap sesuatu kaum, kerana saya sedar bahawa banyak perkara yang saya amalkan dalam kehidupan ini asal-usulnya berasal daripada kaum lain. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Lutfi bin Abdul Majid. Untuk refleksi saya adalah saya dapat mengenali identiti saya sebagai warga Malaysia dengan lebih mendalam. Saya dapat melihat semula segala tradisi dan budaya pelbagai kaum di Malaysia yang saya sudah kian lupa, terutama sekali pada era moden ni. Kian lama kita semakin lupa diri tentang keunikan bangsa kita sendiri, dan saya merasa lebih banggalah menjadi rakyat Malaysia dan mempunyai identiti dan nilai yang sangat teguh dan unik. Kita tidak boleh mudah terpengaruh dengan budaya barat ataupun budaya timur ataupun yang selain daripada Malaysia lah. Walaupun kita suka cara diorang berpakaian ataupun suka budaya diorang, tetapi kita masih tidak boleh lupa budaya kita sendiri. Sebab kalau kita lupa negara Malaysia dan bangsa-bangsa kita, siapa lagi yang akan tegakkan kita punya budaya. Jadi itu saja. Terima kasih.